TV KPM. Didik TV KPM. Pecah cawan ni. Saya tak sengaja. Mesti saya kena marah. Saya tak naklah beritahu ayah. Alamak, siapa pecahkan cawan ini? Saya tak pasti ayah. Bukan saya. Saya baru sampai ke rumah. Logan, cuba bercakap benar. Hanya kita berdua sahaja di sini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bukan saya ayah. Saya tak pecahkan. Logan, anak yang baik patut bercakap benar. Kalau buat salah, kena mengaku. Ia merupakan amalan yang terpuji. Cuba beritahu ayah, apa yang berlaku? Ayah, saya minta maaf ya. Cawan tu terjatuh setelah kena tangan saya. Saya tak sengaja. Saya takut ayah akan marah saya. Tak apa. Kalau buat salah, berterus terang sahaja. Kita patut bersikap jujur dalam apa jua keadaan. Apabila bercakap benar, ia menunjukkan Logan seorang yang mengamalkan sikap jujur. Ayah maafkan kamu. Jangan risau. Baik ayah, terima kasih. Saya minta maaf ya ayah. Salam sejahtera rakan-rakan semua. Saya Syafiqah Farahin Razali. Anda sedang menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 1. Dan hari ini kita nak belajar apa ya adik-adik semua? Hari ini kita nak fokus kepada mata pelajaran pendidikan moral. Tapi sebelum tu Kak Pika nak tanyalah adik-adik semua sihat ke tak? Biasalah kita masih belum menentang COVID-19. Jadi pastikan kalau keluar je daripada rumah, cegah 3S, iaitu sesak sempit dan juga sembang dekat. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, Kak Bika nak ingatkan semua ya, SOP kena jaga juga. Pakai pelitup muka, kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan amalkanlah selalu basuh tangan. Jadi hari ini kita nak belajar pendidikan moral bagi tajuk Saya Bersikap Jujur. Rakan-rakan semua selalu bersikap jujur tak? Hari ini kita nak tahu kenapa pentingnya kita bersikap jujur. Jadi dengan tujuan itu, Kak Pika ingin menjemput guru kita pada hari ini, iaitu Cikgu Sasi Raja. Apa khabar Cikgu? Saya khabar baik. Selamat pagi Fika. Selamat pagi Cikgu. Sehat? Cikgu sehat sangat dan saya sangat seronok nak belajar dengan Cikgu. Nampak sehat sangat hari ini. Okey, terima kasih. Ya Cikgu. Dan untuk tujuan SOP ya Cikgu, kita perlulah memakai gel pembasmi kuman. Jadi dengan tujuan itu saya menjemput Cikgu Sasi untuk memakai gel pembasmi kuman yang dia sediakan dan juga Kak Pika juga. Okey, baiklah Cikgu. Memandangkan hari ini kita belajar tajuk Saya Bersikap Jujur, apakah isi kandungan dan juga standard pembelajaran kita, Cikgu? Okey, baik. Okey, selamat pagi semua. Okey, semua murid di rumah. Okey, sebelum tu saya kenalkan diri saya sekali lagi ya. Okey, saya Cikgu Sasi Raja dari Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Hari ini kita akan belajar pendidikan moral, satu lagi nilainya. Okey, murid-murid dah bersedia di rumah. Kali ini kita akan belajar, kita akan fokus tahap 1. Murid tahun 1, 2 dan murid tahun 3. Okey. Okey, murid-murid sila bersedia dengan buku teks kamu sebelah kamu. Okey, dah sedia? Okey, kalau dah bersedia, Ika, tadi nampak tak lakonan sebelum kita mula pelajaran sesi kita tadi tu? Ada sedikit. Apa yang berlaku di situ? Faham tak? Faham sedikit Cikgu. Ada mungkin situasi di mana ayah kepada Logan dia ingin anaknya bersikap jujur. Ya, betul. Okey. So lakonan itu ada kaitan dengan topik yang kita akan belajar hari ini. Okey. Sebelum kita pergi ke topik, apakah nilai yang kita akan belajar hari ini? Jom kita pergi ke sini sekejap. Okey Cikgu, mari kita. Jom. Okey. Kita akan buat cari perkataan yang tersembunyi dalam ni. Okey, selepas kita dah susun ni, kita akan tahu apakah nilai yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Saya akan bagi beberapa clue. Okey. Dah Ika bagi tahu tadi daripada lakonan tadi kita dah tahu
nilainya jujur. Jujur, kan? betul. Okey, saya letak jujur dulu. Tapi adakah jujur sahaja? Banyak lagi ya cikgu. Okey, dengar dulu Tengok Okey. dulu. J-U-J. U di sini. J-U. Okey, silakan Okey. cikgu. Alright. And then R di atas sana. R di atas sana. Okey, jujur. Okey. Okey. Right. Cukup ke tempat? Cukup, cikgu. Okey, cukup Okey, right. Ya. Okey, sekarang ini jujur. Okey, apakah perkataan yang ada di sini? Macam mana kita dah masukkan dan bentuk satu nilai? Okey. Rasa-rasa bentuk satu nilai. Bentuk Okey. satu nilai Ya. Okey. Rasa-rasanya apa perkataan yang pergi ke huruf yang pergi ke depan? Saya rasakan cikgu kerana tinggal K dan E dan N dan A juga. Okey. Saya rasa mungkin kita boleh letak KE di depan. KE di depan, silakan. Betul ke cikgu? Ke. Betul. Okey. Okey, kita letak dulu. Alright. KE di depan. E di depan. Okey. AN ini kena gerak sikit. Kena gerakkan sikit ya cikgu. Okey. 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 Dan kita akan Murid dapat lihat dengan betul-betul Betul. Okey. Right. Tadi Ika dah bagi tahu dari lakonan tadi kita dah tahu itu jujur. Tapi apakah nilai yang berkaitan dengan jujur? Okey. Apakah Right. itu cikgu? Okey. So, kita dah cari perkataan yang tersembunyi tadi adalah nilai ke lagi satu. Okey, Nilai cikgu. kejujuran. Run. Yes, akhirnya kita jumpa Dapat. nilai dia. Ya. Nilai kejujuran. Tepuk untuk Ika dengan saya sekali. Terbaik cikgu. Okey, ini yang nilai yang kita akan belajar hari ini. Okey, murid-murid cuba lihat dalam buku teks nilai kejujuran. Okey, buka muka surat yang itu, kita akan masuk selepas ini. Okey, cikgu. Jom. Cikgu, saya nak tanya sambil-sambil kita berjalan Ya. ni cikgu. Apakah pentingnya nilai kejujuran? Mungkin cikgu boleh bagi Okey. satu contoh. Ya, betul. Okey, kita ada banyak kepentingan dalam nilai kejujuran ini. Ya. Tapi sebelum kita pergi ke kepentingan, kita Okey. tengok apakah maksud dulu. Maksud dulu cikgu. Maksud dulu kejujuran. Okey, apakah maksud kejujuran? Ah. Okey, ini nilai dia. Tajuk kita hari ini, saya bersikap jujur. Okey. Dan okey, maksudnya bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Okey, murid-murid, cuba lihat yang perkataan saya letak dengan warna merah. Ini adalah kata kunci bagi nilai kejujuran. Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas. Maksudnya bercakap benar, amanah dan ikhlas. Itu adalah nilai definisi untuk nilai kejujuran. Untuk hari ini kita akan lihat, kita akan fokus 3. Okey cikgu. Diri, keluarga dan sekolah. Diri adalah daripada tahun 1, tema tahun 1 diri saya, tema tahun 2 saya dan keluarga, Okey. tema tahun 3 saya dan sekolah. Hari ini kita gabungkan semua. Murid tahun 1, tahun 2, tahun 3, 3 tema diri saya dan keluarga dan saya dan sekolah. Okey. Okey. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid boleh menyatakan contoh dan cara bersikap jujur terhadap diri, ahli keluarga dan warga sekolah, menghuraikan kesan bersikap jujur terhadap diri, ahli keluarga dan warga sekolah, dan akhirnya menyatakan perasaan. Okey, menyatakan perasaan bersikap jujur terhadap diri, ahli keluarga dan warga sekolah. Okey, ini yang tiga-tiga ni kita akan belajar hari ini. Ya, itu dia rakan-rakan semua. Jadi fokuslah kepada apa yang Cikgu Sasi kongsikan tadi. Antara maksud kejujuran ialah bercakap benar, amanah dan juga ikhlas ya Cikgu. Betul. Dan jangan lupa rujuk kepada buku teks yang disediakan. Okey, selepas ni kita akan kupas pula contoh dan cara, kesan dan juga perasaan kita bila kita bersikap jujur. Jadi dengan tujuan itu, kita berehat dulu ya rakan-rakan semua dan jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hello rakan-rakan semua, kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral. Jadi bagi anda semua yang masih sedang menonton, jangan lupa rujuk pada buku teks. Hari ini kita fokus kepada saya bersikap jujur ataupun yang nilai yang kita fokus ialah kejujuran. Dan Cikgu Sasi sebentar tadi pun kita telah kupas sedikit maksud kejujuran dan sekarang ni pula kita ingin fokus kepada contoh cara kesan dan perasaan. Ya, betul. Cikgu, apakah keempat-empatnya tersebut? Ya, betul. Okey, sebelum tu saya tunjukkan apa yang saya pegang sekarang, nampak tak? Bintang. Bintang. Okey. Okey. Untuk hari ini saya sediakan 5 bintang. Maksudnya Ika jadi anak murid saya. Kalau Ika jawab semua dengan betul, saya akan bagi bintang. Oh, saya nak ambil terus boleh tak, Cikgu? Boleh. Kalau jawapannya betul, tepat 100%, saya bagi 5 terus. Okey, Cikgu. Boleh, seronok saya nak belajar Okey, ini. murid-murid di rumah boleh? pun sedia. Kalau dapat jawapan yang betul, saya tunjuk dari sinilah ya. Untuk Ya. murid-murid semua, saya tunjuk dari sini berapa star yang kamu akan dapat. Okey, Cikgu. Okey, jom kita sambung. Jom, Cikgu. Okey, saya bersikap jujur. Untuk kali ini kita tengok diri dengan keluarga dahulu. Okey. Okey, di sini ada satu situasi. Lihat situasi itu dengan betul-betul. Okey, situasi satu. Ika tolong bacakan, saya baca yang ini. Boleh? Kok Heng, tolong belikan sebotol kicap. Ambil duit RM5 di atas meja. Maafkan saya, Ibu. Saya ambil duit baki. Okey, murid-murid sila lihat dengan betul-betul. Okey, ibu menyuruh anak dia beli sebotol kicap dan bagi RM5. Selepas beli ada duit terbaki, ada duit baki. Okey, lepas tu dia minta kebenaran daripada ibu. Dia kata dia gunakan duit itu. Dia minta maaf sebab dia dah gunakan duit itu. Dia mengaku kesalahan dia, dia maaf. Itu satu situasi. Mengaku kesalahan ya, Cikgu? Ya, betul. Okey. Situasi kedua. Murid yang sama, terima kasih kerana memulangkan dompet saya. Okey, tiba-tiba murid tu jumpa dompet yang terjatuh. Dia angkat dompet itu dan pulangkan kepada tuannya. Okey, dia kata terima kasih kerana memulangkan dompet saya. Okey, ikhlas membantu. Ikhlas membantu. Okey. Yang ketiga, makcik tersalah beri baki. Saya pulangkan semula. Ini biasa berlaku di sekolah. Okey, di kantin sekolah. Cuba lihat gambar pertama, dia beli barang. Selepas beli barang, makcik kantin itu bagi duit yang terlebih. Murid itu buat apa? Dia ada tak dia simpan dalam poket dia? Tidak. Dia beri balik kepada makcik kantin itu. Pulangkan semula. Okey, maksudnya dia bercakap benar. Okey? Right. Ini situasi-situasi yang murid-murid lihat dulu. Dah lihat 3 situasi dan sekarang kita akan lihat contoh dan cara bersikap jujur terhadap diri dan ahli keluarga. Saya sekaligus akan tunjuk contoh dengan cara. Murid-murid fokus Okey, situasi satu di sini. Okey, kita akan fokus kepada apakah cara dia berdasarkan dengan situasi yang saya diberi di sini. Okey, dekat sini Ika silakan. Saya meminta maaf kerana memecahkan pasu bunga ibu. Macam Logan buat tadi kan? Ya, betul. Okey, macam Logan buat, kesian Logan tu. Kesian Logan. Right. So, apakah cara bersikap jujur di sini? Mengaku kesalahan. Ya. Okey, nombor 2. Adakah Ika? kamu yang mengambil jam tangan kakak? Saya tidak mengambil jam tangan kakak. Tapi dia nampak cemas di situ. Dia bercakap benar. Mungkin dia takut dengan kakak dia. Dia bercakap benar. Bukan saya ambil. Dia cakap macam itulah. Okey, yang ketiga. Nah, ini aiskrim yang abang janjikan tadi. Yeay! Yeay, tengok. Menunaikan janji. Itu satu cara bersikap jujur. Kalau janji mesti kena tunaikan. Yang ini agak susah kadang-kadang kan, tapi Ya, betul. kena ingat menunaikan janji itu sebahagian daripada bersikap jujur juga. Ya, Cikgu? Betul. Okey. Saya Situasi akan 4. pulangkan duit ini kepada ibu. Okey, saya akan pulangkan duit ini kepada ibu. Okey, adik ini terjumpa duit yang ada dekat rumah. Ada tak dia ambil duit itu simpan dalam poket? Tidak. Dia beri balik kepada ibu. Saya akan pulangkan duit ini kepada ibu. Maksudnya dia tidak mencuri. Okey, tidak mencuri adalah satu cara bersikap jujur. Okey, yang kelima. Tidak mengapa ayah, saya ikhlas membantu ayah. Okey, apakah caranya? Adalah ikhlas membantu. Okey, ayah dia nak beri duit tapi anaknya kata tidak mengapa ayah, saya ikhlas membantu. Okey? Jadi cikgu dia tak boleh mengharapkan dengan membantu ibu bapa, tak boleh mengharapkan ganjaran kan cikgu? Ya, betul. Tanpa mengharapkan balasan. Itu baru kita panggil ikhlas, hati yang suci.
Okey, Okey, seterusnya situasi 6. Saya berjanji akan merahsiakan perkara ini. Dia kata dengan ibu dia. Okey. Menyimpan rahsia adalah satu cara bersikap jujur. Betul. Okey, sekarang kita dah lihat 6. Okey, saya rumuskan. Cara bersikap jujur terhadap diri dan ahli keluarga adalah yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, bercakap benar. Yang ketiga, menunaikan janji. Dan yang keempat, tidak mencuri. Kelima, menyimpan rahsia. Keenam, ikhlas membantu. Ini adalah cara-cara bersikap jujur. So saya faham, murid-murid dah faham apa yang cara bersikap jujur ni, cara-caranya. Dengan contoh situasi kita dah lihat tadi. Okey, sekarang kita akan lihat apakah kesan. Kita dah tahu caranya. Apakah kesan? Kalau kita bersikap jujur, apa akan jadi? Kalau kita tidak bersikap jujur, apa akan jadi? Okey, kesan dia dipercayai oleh semua ahli keluarga. Sebab kita fokus dalam kalangan ahli keluarga. So maksudnya dipercayai oleh semua ahli keluarga kalau kita jujur. Ya. Hubungan keluarga menjadi erat, lagi rapat hubungan keluarga sebab kamu selalu bersikap jujur antara dalam kalangan ahli keluarga. Ya. Menjadi contoh dalam keluarga. Kamu akan menjadi contoh. Adik-adik kamu atau kakak abang kamu akan mengikuti dengan kamu. Betul, Itu cikgu. satu cara yang baik. Dan ahli keluarga akan berasa bangga. Wah, anak saya bersikap jujur. Ahli keluarga akan berasa bangga. Abang kakak akan berasa bangga sebab adik-adik semua bersikap jujur. Nanti adik-adik yang bawahan kamu pun akan ikut seperti kamu menjadi contoh yang baik. Okey. Okey. Ika, kesan yang buruk. Jika kita tidak bersikap jujur dalam ahli keluarga, apa akan jadi? Okey, cikgu. Kalau saya lihat seperti cikgu nyatakan di sini, mungkin dari segi yang tak terjadi di sini. Kalau hubungan keluarga menjadi erat, hubungan keluarga menjadi longgar. Betul. Dan tidak erat, tidak mesra. Betul. Okey, ni star untuk 5. 5 terus, cikgu. 5 terus, okey. Ini jawapan yang betul. Okey, dapat 5 Okey, right. Dapat 5 star. Okey, sebab hubungan akan menjadi tidak rapat lagi, hubungan akan menjadi renggang. Kalau kamu tidak bersikap jujur dalam kalangan ahli keluarga. Ingat murid-murid sentiasa bersikap jujur dalam kalangan ahli keluarga. Okey. Ya, cikgu. Perasaan. Apakah perasaan kalau kita bersikap jujur? Okey, perasaannya ini dia. Okay, murid-murid boleh lihat. Gembira. Kamu akan rasa bangga. Ahli keluarga pun rasa bangga. Rasa tenang saja. Tiada persengketaan, tiada perselisihan faham di rumah. Semua rasa tenang. Dan keluarga akan menjadi bahagia. Kamu pun rasa bahagia kalau kamu berada bersama dengan ahli-ahli keluarga. Okey, untuk kita faham lebih lanjut lagi, kita akan buat satu projek belon kejujuran. Okey, jom kita fokus. Okey, murid-murid di rumah. Belon kejujuran ada dalam buku teks kamu, Pendidikan Moral tahun 2. Sila lihat projek belon kejujuran. Saya akan buat di sini bersama dengan Kak Ika di sini. Okey, murid-murid pun dekat rumah boleh cuba turut serta dengan kami. Cikgu, apakah bahan yang kita akan gunakan? Okey, bahan yang kita akan gunakan adalah kertas warna. Kertas warna. Ribbon. Cawan kertas dan pen-pen penanda macam ni. Okey. Dan gunting, pastikan gunting yang tak tajam di depan ini. Okey, pastikan guna dengan selamat. Dan yang ni. Okey? Alright. Habis. Jom kita mula. Jom, cikgu. Okey. Yang pertama, kita lukis bentuk belon macam ni. Saya nak 3 3. Okey, bentuk belon dia macam ni. Okey, bulat. Lepas tu buat kaki dia macam ni lah. Buat 3. Okey, lepas tu potong. Potongkan jadi dia macam ni. Ya, seperti Cikgu Sasi nyatakan tadi, gunakan gunting dengan berhati-hati ya. Dengan pengawasan ibu bapa. Ya, dengan pengawasan ibu bapa. Okey, gunting cantik-cantik, jadikan dia macam ni. Cantik tu, Cikgu. Cantik Okey, selepas dah ada ni, okey, kita akan tulis dalam ni kata kunci kejujuran tadi. Kata kunci. Kata kunci dia bercakap benar. Ya, amanah. Ikhlas. Pandai. Ambil lagi 5 star. Terima kasih, Cikgu. Banyak bintang dah saya dapat. Okey. Untuk bintang ni, kalau akhir pembelajaran ini, Ika dapat 20 ke atas, ada hadiah akan menanti. Ya ke, Cikgu? Kalau saya dapat 40, dapat 2 hadiah tak? Dapat. Okey, kami sekarang akan buat yang ni. Sementara itu, sambil-sambil murid akan menonton satu video yang video cara menghasilkan belon kejujuran. Kami buat di sini, murid-murid sambil-sambil tengok di sini dan
fokus kepada video juga. Boleh, Okey? cikgu. Jom Okey, kita jom kita buat saksikan. sama-sama. Ika, tolong tuliskan. Okey. Itu dia cikgu, anak murid kita telah menyiapkan betul. projek belon kejujuran cikgu. Yes, okey. Ika, tolong tunjukkan apa yang kita buat tadi. Ini yang Kak Pika telah tuliskan antara 3 nilai kejujuran. Yes, 3 Amanah, kata kunci kejujuran, kata amanah, ikhlas dan bercakap benar. Dan cikgu, murid-murid dah lihat dalam video, inilah hasilnya saya dengan Kak Ika telah buat tadi. Okey, nampak? Nampak, okey. Jadikan dia sebagai belon. Inilah kita panggil belon kejujuran. Dalam ni kita tulis ikhlas, amanah, bercakap benar dengan cawan kertas macam ni. Ika dengan ribbon. Ini. Okay, boleh gantungkan di bilik ya cikgu. Okey, apakah tujuannya kita buat yang ni? Okey, supaya murid faham lebih lanjut tentang ni sikap kejujuran. Okey, sikap kejujuran 3 ciri ni paling penting. Bercakap benar, ikhlas dan amanah. Okey. Yang ni murid lepas siap boleh hadiahkan kepada kawan di sekolah dan minta mereka apakah pengalaman yang mereka ikhlas di rumah. Okey. Atau bercakap benar, situasi yang bercakap benar di rumah. Sila ceritakan. Tanya pengalaman kawan di rumah. Supaya kamu pun belajar daripada kawan itu. Ya, mungkin kawan kamu. Kadang-kadang kita bersikap jujur di rumah, tapi bila kita belajar daripada kawan kita, dia pun ada buat benda lain yang melibatkan kejujuran, kita boleh belajar dari situ ya cikgu. Belajar dari situ. Sebab tu itu tujuan kita buat belon kejujuran ini. Okey. Faham murid-murid? Okey, so dah siap kita projek ni. Dalam projek ni boleh kita bagi berapa bintang ni? Saya rasa kalau murid-murid kita selesai membuat nanti belon kejujuran, boleh dapat 5 bintang 5 bintang terus. Okey, untuk murid-murid yang dah siap. Okey? Kalau dah siap nanti bolehlah tunjukkan kepada cikgu-cikgu kamu dan hadiahkan kepada kawan-kawan kamu. Yes, hadiahkan kepada kawan kamu dan tanya apakah cara-cara yang mereka ikuti dekat rumah. Okey, pengalaman mereka. Okey, right. Ya, cikgu. Jom. Cikgu, kita ada aktiviti lagi ya selepas ini. Jadi murid-murid di rumah yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita akan sambung membuat aktiviti lagi untuk lebih mendalami apa maksud kejujuran. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat dulu. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
rakan-rakan semua, kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral. Jadi bagi anda semua yang masih sedang menonton, jangan lupa rujuk pada buku teks. Hari ini kita fokus kepada saya bersikap jujur ataupun yang nilai yang kita fokus ialah kejujuran. Dan Cikgu Sasi sebentar tadi pun kita telah kupas sedikit maksud kejujuran dan sekarang ni pula kita ingin fokus kepada contoh cara kesan dan perasaan. Ya, betul. Cikgu, apakah keempat-empatnya tersebut? Ya, betul. Okey, sebelum tu saya tunjukkan apa yang saya pegang sekarang, nampak tak? Bintang. Bintang. Okey. Untuk hari ini saya sediakan 5 bintang. Maksudnya Ika jadi anak murid saya. Kalau Ika jawab semua dengan betul, saya akan bagi bintang. Oh, saya nak ambil terus boleh tak, Cikgu? Boleh. Kalau jawapannya betul, tepat 100%, saya bagi 5 terus. Okey, Cikgu. Boleh, seronok saya nak belajar ini. Okey, murid-murid di rumah boleh? pun sedia. Kalau dapat jawapan yang betul, saya tunjuk dari sinilah ya. Untuk murid-murid semua, saya tunjuk dari sini berapa star yang kamu akan dapat. Okey, Cikgu. Okey, jom kita sambung. Jom, Cikgu. Okey, saya bersikap jujur. Untuk kali ini kita tengok diri dengan keluarga dahulu. Okey, di sini ada satu situasi. Lihat situasi itu dengan betul-betul. Okey, situasi satu. Ika tolong bacakan, saya baca yang ini. Boleh. Kok Heng, tolong belikan sebotol kicap. Ambil duit RM5 di atas meja. Maafkan saya, Ibu. Saya ambil duit baki. Okey, murid-murid sila lihat dengan betul-betul. Okey, ibu menyuruh anak dia beli sebotol kicap dan bagi RM5. Selepas beli ada duit terbaki, ada duit baki. Okey, lepas tu dia minta kebenaran daripada ibu. Dia kata dia gunakan duit itu. Dia minta maaf sebab dia dah gunakan duit itu. Dia mengaku kesalahan dia maaf. Itu satu situasi. Mengaku kesalahan ya, Cikgu? Ya, betul. Okey. Situasi kedua. Murid yang sama, terima kasih kerana memulangkan dompet saya. Okey, tiba-tiba murid tu jumpa dompet yang terjatuh. Dia angkat dompet itu dan pulangkan kepada tuannya. Okey, dia kata terima kasih kerana memulangkan dompet saya. Okey, ikhlas membantu. Ikhlas membantu. Okey. Yang ketiga, makcik tersalah beri baki. Saya pulangkan semula. Ini biasa berlaku di sekolah. Okey, di kantin sekolah. Cuba lihat gambar pertama, dia beli barang. Selepas beli barang, makcik kantin itu bagi duit yang terlebih. Murid itu buat apa? Dia ada tak dia simpan dalam poket dia? Tidak. Dia beri balik kepada makcik kantin itu. Pulangkan semula. Okey, maksudnya dia bercakap benar. Okey? Right. Ini situasi-situasi yang murid-murid lihat dulu. Dah lihat 3 situasi dan sekarang kita akan lihat contoh dan cara bersikap jujur terhadap diri dan ahli keluarga. Saya sekaligus akan tunjuk contoh dengan cara. Murid-murid fokus Okey, situasi 1 di sini. Okey, kita akan fokus kepada apakah cara dia berdasarkan dengan situasi yang saya diberi di sini. Okey, dekat sini Ika silakan. Saya meminta maaf kerana memecahkan pasu bunga ibu. Macam Logan buat tadi kan? Ya, betul. Okey, macam Logan buat, kesian Logan tu. Kesian Logan. Right. So, apakah cara bersikap jujur di sini? Mengaku kesalahan. Ya. Okey, nombor 2. Adakah kamu yang mengambil jam tangan kakak? Saya tidak mengambil jam tangan kakak. Tapi dia nampak cemas di situ. Dia bercakap benar. Mungkin dia takut dengan kakak dia. Dia bercakap benar. Bukan saya ambil. Dia cakap macam itulah. Okey, yang ketiga. Nah, ini aiskrim yang abang janjikan tadi. Yeay! Yeay, tengok. Menunaikan janji. Itu satu cara bersikap jujur. Kalau janji mesti kena tunaikan. Yang ini agak susah kadang-kadang kan, tapi betul. kena ingat menunaikan janji itu sebahagian daripada bersikap jujur juga. Ya, Cikgu? Betul. Okey. Saya Situasi akan pulangkan duit ini kepada ibu. Okey, saya akan pulangkan duit ini kepada ibu. Okey, adik ini terjumpa duit yang ada dekat rumah. Ada tak dia ambil duit itu simpan dalam poket? Tidak. Dia beri balik kepada ibu. Saya akan pulangkan duit ini kepada ibu. Maksudnya dia tidak mencuri. Okey, tidak mencuri adalah satu cara bersikap jujur. Okey, yang kelima. Tidak mengapa ayah, saya ikhlas membantu ayah. Okey, apakah caranya? Adalah ikhlas membantu. Okey, ayah dia nak beri duit tapi anaknya kata tidak mengapa ayah, saya ikhlas membantu. Okey? Jadi cikgu dia tak boleh mengharapkan dengan membantu ibu bapa, tak boleh mengharapkan ganjaran kan cikgu? Ya, betul. Tanpa mengharapkan balasan. Itu baru kita panggil ikhlas, hati yang suci.
Okey, Okey, seterusnya situasi 6. Saya berjanji akan merahsiakan perkara ini. Dia kata dengan ibu dia. Okey. Menyimpan rahsia adalah satu cara bersikap jujur. Betul. Okey, sekarang kita dah lihat 6. Okey, saya rumuskan. Cara bersikap jujur terhadap diri dan ahli keluarga adalah yang pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, bercakap benar. Yang ketiga, menunaikan janji. Dan yang keempat, tidak mencuri. Kelima, menyimpan rahsia. Keenam, ikhlas membantu. Ini adalah cara-cara bersikap jujur. So saya faham, murid-murid dah faham apa yang cara bersikap jujur ni, cara-caranya. Dengan contoh situasi kita dah lihat tadi. Okey, sekarang kita akan lihat apakah kesan. Kita dah tahu caranya, apakah kesan. Kalau kita bersikap jujur, apa akan jadi? Kalau kita tidak bersikap jujur, apa akan jadi? Okey, kesan dia dipercayai oleh semua ahli keluarga. Sebab kita fokus dalam kalangan ahli keluarga, so maksudnya dipercayai oleh semua ahli keluarga kalau kita jujur. Ya. Hubungan keluarga menjadi erat, lagi rapat hubungan keluarga sebab kamu selalu bersikap jujur antara dalam kalangan ahli keluarga. Ya. Menjadi contoh dalam keluarga. Kamu akan menjadi contoh. Adik-adik kamu atau kakak abang kamu akan mengikuti dengan kamu. Betul, Itu cikgu. satu cara yang baik. Dan ahli keluarga akan berasa bangga. Wah, anak saya bersikap jujur. Ahli keluarga akan berasa bangga. Abang kakak akan berasa bangga sebab adik-adik semua bersikap jujur. Nanti adik-adik yang bawahan kamu pun akan ikut seperti kamu menjadi contoh yang baik. Okey. Okey. Ika, kesan yang buruk. Jika kita tidak bersikap jujur dalam ahli keluarga, apa akan jadi? Okey, cikgu. Kalau saya lihat seperti cikgu nyatakan di sini, mungkin dari segi yang tak terjadi di sini. Kalau hubungan keluarga menjadi erat, hubungan keluarga menjadi longgar. Betul. Dan tidak erat, tidak mesra. Betul. Okey, ni star untuk 5. 5 terus, cikgu. 5 terus, okey. Ini jawapan yang betul. Okey, dapat 5 Okey, right. Dapat 5 star. Okey, sebab hubungan akan menjadi tidak rapat lagi, hubungan akan menjadi renggang. Kalau kamu tidak bersikap jujur dalam kalangan ahli keluarga. Ingat murid-murid sentiasa bersikap jujur dalam kalangan ahli keluarga. Okey. Ya, cikgu. Perasaan. Apakah perasaan kalau kita bersikap jujur? Okey, perasaannya ini dia. Okay, murid-murid boleh lihat. Gembira. Kamu akan rasa bangga. Ahli keluarga pun rasa bangga. Rasa tenang saja. Tiada persengketaan, tiada perselisihan faham di rumah. Semua rasa tenang. Dan keluarga akan menjadi bahagia. Kamu pun rasa bahagia kalau kamu berada bersama dengan ahli-ahli keluarga. Okey, untuk kita faham lebih lanjut lagi, kita akan buat satu projek belon kejujuran. Okey, jom kita fokus. Okey, murid-murid di rumah, belon kejujuran ada dalam buku teks kamu, Pendidikan Moral tahun 2. Sila lihat projek belon kejujuran. Saya akan buat di sini bersama dengan Kak Ika di sini. Okey, murid-murid pun dekat rumah boleh cuba buat. Turut serta dengan kami. Cikgu, apakah bahan yang kita akan gunakan? Okey, bahan yang kita akan gunakan adalah kertas warna. Kertas warna. Ribbon. Cawan kertas dan pen penanda macam ni. Okey. Dan gunting, pastikan gunting yang tak tajam di depan ini. Okey, pastikan guna dengan selamat. Betul. Dan yang ni. Okey? Alright. Habis. Jom kita mula. Jom, cikgu. Okey. Right. Yang pertama, kita lukis bentuk belon macam ni. Saya nak 3 3. Okey, bentuk belon dia macam ni. Okey, bulat. Lepas tu buat kaki dia macam ni lah. Buat 3. Okey, lepas tu potong. Potongkan jadi dia macam ni. Ya, seperti Cikgu Sasi nyatakan tadi, gunakan gunting dengan berhati-hati ya. Ya, dengan pengawasan ibu bapa. Ya, dengan pengawasan ibu bapa. Okey, gunting cantik-cantik, jadikan dia macam ni. Cantik tu, Cikgu. Cantik Okey, selepas dah ada ni, okey, kita akan tulis dalam ni kata kunci kejujuran tadi. Kata kunci. Kata kunci dia bercakap benar. Ya, amanah. Ikhlas. Pandai. Ambil lagi 5 star. Terima kasih, Cikgu. Banyak bintang dah saya dapat. Okey. Untuk bintang ni, kalau akhir pembelajaran ini, Ika dapat 20 ke atas, ada hadiah akan menanti. Ya ke, Cikgu? Kalau saya dapat 40, dapat 2 hadiah tak? Dapat. Okey, kami sekarang akan buat yang ni. Sementara itu, sambil-sambil murid akan menonton satu video yang video cara menghasilkan belon kejujuran. Kami buat di sini, murid-murid sambil-sambil tengok di sini dan
fokus kepada video juga. Boleh, Okey? cikgu. Jom Okey, kita jom kita buat saksikan. sama-sama. Ika, tolong tuliskan. Okey. Itu dia cikgu, anak murid kita telah menyiapkan betul. projek belon kejujuran cikgu. Yes, okey. Ika, tolong tunjukkan apa yang kita buat tadi. Ini yang Kak Pika telah tuliskan antara 3 nilai kejujuran. Yes, 3 Amanah, kata kunci kejujuran, kata amanah, ikhlas dan bercakap benar. Dan cikgu, murid-murid dah lihat dalam video, inilah hasilnya saya dengan Kak Ika buat tadi. Okey, nampak? Nampak, okey. Jadikan dia sebagai belon. Inilah kita panggil belon kejujuran. Dalam ni kita tulis ikhlas, amanah, bercakap benar dengan cawan kertas macam ni. Ika dengan reben. Ini. Okay, boleh gantungkan di bilik ya cikgu. Okey, apakah tujuannya kita buat yang ni? Okey, supaya murid faham lebih lanjut tentang ni sikap kejujuran. Okey, sikap kejujuran 3 ciri ni paling penting. Bercakap benar, ikhlas dan amanah. Okey, yang ni murid lepas siap boleh hadiahkan kepada kawan di sekolah dan minta mereka apakah pengalaman yang mereka ikhlas di rumah. Okey. Atau bercakap benar, situasi yang bercakap benar di rumah. Sila ceritakan. Tanya pengalaman kawan di rumah. Supaya kamu pun belajar daripada kawan itu. Ya, mungkin kawan kamu. Kadang-kadang kita bersikap jujur di rumah, tapi bila kita belajar daripada kawan kita, dia pun ada buat benda lain yang melibatkan kejujuran. Kita boleh belajar dari situ ya cikgu? Belajar dari situ. Sebab tu itu tujuan kita buat belon kejujuran ini. Okey. Faham murid-murid? Okey, so dah siap kita projek ni. Dalam projek ni boleh kita bagi berapa bintang ni? Saya rasa kalau murid-murid kita selesai membuat nanti belon kejujuran, boleh dapat 5 bintang. 5 bintang terus. Okey, untuk murid-murid yang dah siap. Okey, kalau dah siap nanti bolehlah tunjukkan kepada cikgu-cikgu kamu dan hadiahkan kepada kawan-kawan kamu. Yes, hadiahkan kepada kawan kamu dan tanya apakah cara-cara yang mereka ikuti dekat rumah. Okey, pengalaman mereka. Okey, right. Ya, cikgu. Jom. Cikgu, kita ada aktiviti lagi ya selepas ini. Jadi murid-murid di rumah yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kita akan sambung membuat aktiviti lagi untuk lebih mendalami apa maksud kejujuran. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berehat dulu. Jumpa anda selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
adik semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1. Dan hari ini untuk pendidikan moral, kita fokus kepada nilai kejujuran. Dan ingat tak rakan-rakan semua sebentar tadi, apakah 3 kata kunci kepada kejujuran, bersikap amanah, ikhlas dan juga bercakap benar, ya adik-adik. Jadi kali ini pula kita akan lebih mendalami apa itu kejujuran, dan Cikgu Sasi pun telah mengeluarkan alat-alat yang kita nak buat lagi projek pada hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu, mungkin kita ada sedikit imbas kembali ataupun soalan. Ya, soalan. Okey, sedia ya murid-murid di rumah, kita sama-sama menjawab soalan bersama-sama, okey? Okey, baik. Okey, kita akan ke soalan sebab kita dah lihat tadi dalam aspek diri dan keluarga saya. Okey, soalan uji diri. Soalan-soalannya semua ada terdapat dalam sumber portal Sumberku. Okay. Boleh lihat di sana. Okey, ada soalan-soalan ni di sana. Boleh murid-murid boleh download dan boleh buat di rumah sana. Okey, soalan dia. Yang pertama, nyatakan tindakan jujur berdasarkan situasi yang diberi. Tengok, lihat gambar tu. Air kopi tertumpah pada lukisan kakak. Apakah tindakan jujur yang murid tu akan kena buat? Okey, ada jawapan? Contohnya, apa dia boleh buat? Contohnya, selepas telah menumpahkan air, dia perlulah beritahu kakaknya. Beritahu kakaknya. Okey, kita lihat cadangan jawapannya. Menceritakan perkara yang sebenar kepada kakak dan meminta maaf. Meminta maaf. Jangan lupa untuk minta maaf, ya cikgu. Betul, minta maaf. Okey, memberitahu perkara yang sebenar dan meminta maaf. Okey. Yang kedua. Nenek memberikan hadiah kerana menolongnya. Apakah jawapannya? Apakah jawapannya murid-murid semua? Murid-murid, boleh nenek cuba. memberikan hadiah kerana menolongnya. Apakah jawapannya? Okey. Okey, cikgu. Kita akan lihat cadangan jawapan saya. Jom. Saya akan menolak pemberian nenek secara berhemah. Okey, saya akan menolak. Kenapa murid ni menolak? Sebab dia ikhlas membantu. Dia ikhlas membantu. Ikhlas membantu adalah satu cara dalam kejujuran. Okey. Ya, cikgu. Soalan yang ketiga pula. Dompet terjatuh dari poket abang. Jatuh. Okey, apakah tindakan jujur? Dia kalau lihat jatuhnya dompet tersebut, jangan ambil. Kena beri kembali kepada abangnya. Yes. Okey. Saya akan menceritakan perkara yang sebenar dan mengembalikan dompet itu kepada abang. Kenapa perlu menceritakan perkara yang sebenar? Sebab abang nanti salah anggap dia terambil daripada poketnya. So menceritakan hal yang sebenar dahulu dan mengembalikan dompet itu kepada abang. Iya, cikgu. Okey, itulah soalan-soalan yang saya sediakan tadi. Okey. Ya. Ini star untuk Ika. Berapa dapat? Untuk saya. Semua jawapan? Betul ke, cikgu? Betul jawapan. Ada yang saya bagi 4 lah sebab ada jawapan tadi kurang tepat. Kurang tepat. Yang minta maaf tu ya, cikgu? Yang minta maaf tu. Terima kasih, cikgu. Saya bagi 4. Ya, bagi murid-murid di rumah yang menjawab soalan tersebut tadi dengan betul, kita bagi juga 5 bintang ya, cikgu? Ya, betul. 5 bintang. Syabas 5 bintang untuk semua. Okey. Syabas murid-murid semua. Okey, sekarang kita akan lihat aspek sekolah. Saya bersikap jujur di sekolah. Bagaimana di sekolah? Kita dah lihat dalam keluarga. Sekarang di sekolah pula. Okey, contoh dan cara bersikap jujur terhadap warga sekolah. Okey, contohnya, cuba lihat gambar itu. Okey, ini situasi ini berlaku di sekolah. Okey. Tolong. Okey, cikgu. Sarvesh mengakui kesalahannya kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Ini biasa berlaku di sekolah kan? Murid-murid pernah melalui pengalaman ini. Okey, kalau kamu tak siap kerja, apa yang kamu perlu buat? Kita perlu menyatakan kepada guru, mengaku menyatakan kesalahan. Apakah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan maksudnya kamu bersikap jujur. Kalau kamu mengaku kesalahan kamu. Yang kedua, silakan. Okey, Sarvesh menolak pemberian sagu hati daripada Sanjana selepas membantu mengajarnya matematik. Lihat di sini. Okey, kawan kamu bantu kamu secara ikhlas. Tapi kamu bagi pemberian hadiah ke apa-apa sagu hati ke, kawan tu tak terima. Sebab apa? Sebab dia ikhlas membantu. Okey? Right. Situasi yang ketiga. Sarvesh menyerahkan telefon yang dijumpainya di kantin kepada guru. Jujur tak Sarvesh ni? Sangat jujur. Sangat jujur, okey? Sangat jujur. Dia menyerahkan telefon yang dijumpai di kantin kepada guru. Okey, dia seorang yang jujur. Dia bagi balik telefon itu kepada
tuannya. Ya, cikgu. Okey. Okey, cara saya rumuskan di sini, cara bersikap jujur terhadap warga sekolah adalah mengakui kesalahan, hampir sama dengan cara yang kita lihat dalam aspek keluarga tadi. Okey. Bercakap benar, menyimpan rahsia kawan. Kalau rahsia bagi tahu sesuatu kawan, jangan bagi tahu sesiapa. Maksudnya dia percaya dengan kamu, dia bagi tahu rahsia tu. Betul. Kalau kamu bocorkan rahsia, maksudnya kamu bersikap jujur tak? Tidak, cikgu. Tidak bersikap Sebab jujur. tak amanah. Tak amanah, betul lah. Betul, tak amanah tu. Okey, itu adalah satu kata kunci daripada kejujuran, nilai kejujuran. Okey, akhirnya membantu guru dengan ikhlas. Jangan minta apa-apa. Kalau minta angkat bawa buku tu pergi hantar dekat bilik guru. Cikgu, boleh saya dapat hadiah satu sebab saya hantar buku. Tak boleh Tak lah, boleh cikgu. kan? Itu nampak sangat tak ikhlas. Ya. Okey? Cuba membantu guru dengan ikhlas. Ikhlas. Okey, kesan. Kesan bersikap jujur terhadap warga sekolah. Kesannya, dipercayai oleh warga sekolah. Kamu akan dipercayai. Kalau jujur, mesti orang lain akan percaya kamu. Sama seperti di dalam keluarga tadi. Mengeratkan hubungan warga sekolah dengan kawan-kawan, dengan guru besar, dengan macam-macam kantin, semua warga sekolah. Okey? Mudah mendapat kawan yang ramai. Kalau kamu jujur, kamu akan dapat ramai kawan. Betul. Okey, ramai kawan. Dipercayai dan dihormati oleh warga sekolah. Okey, itu adalah empat kesan baik. Okey, adakah kesan buruk kalau kita tidak bersikap jujur di sekolah? Ada, Apakah cikgu. kesannya? Mesti ada. Sila nyatakan satu. Contohnya, kita akan hilang kawan. Hilang kawan. Ya. Kawan tak percaya dengan kita, betul tak? Tak percaya, betul. Kalau sekali berlaku kesalahan, kalau kamu tak mengaku kesalahan tu, selepas itu kawan tu tak akan percaya kamu lagi. Betul, cikgu. Betul. Sebab tu sentiasa kalau kamu nak ramai kawan di sekolah, kamu sentiasa bersikap jujur. Okey, bersikap jujur adalah satu cara yang senang untuk mendapat kawan. Betul. Okey, baik. Ya. Perasaan. Sama, apakah perasaan kamu? Gembira, mesti kamu rasa bangga, kamu akan rasa seronok dekat sekolah sebab semua ramai kawan, kamu akan rasa seronok. Betul. Dan kamu akan rasa bahagia dalam kawasan sekolah. Tiada tak ada masalah. Tiada pergaduhan, tiada perselisihan faham antara kawan. Kenapa semua ni berlaku? Sebab kamu adalah seorang yang bersikap jujur. Okey? Cikgu, Baik. mungkin dalam satu situasi kadang-kadang kita takut untuk mengaku atau bersikap jujur sebab kita takut kena marah, kan? Tapi bila kita dah bersikap jujur, kita rasa gembira dan bahagia. Tenang lagi, hati kita tenang. Betul. Okey? Hati kita tenang. Jadi Okey. jangan takut sangat nak kena marah. Ya, Sebenarnya betul. yang Okey? lebih penting bersikap jujur. Baik. Okey, untuk kali ini tabung kejujuran. Okey, cikgu. pasal tahun 3 ni tabung kejujuran ada dalam buku teks Pendidikan Moral tahun 3. Okey. Murid-murid sila lihat dalam buku teks kamu. Okey, tabung kejujuran. Okey, sebelum saya tunjukkan tabung kejujuran saya, sambil-sambil kamu tengok video dulu cara menghasilkan tabung kejujuran. Okey. Sekarang. Jom. Kami buat di sini.
rakan-rakan semua sudah siap pula tabung kejujuran kita. Magic sudah siap ni. Ini yang kamu lihat dalam video tadi kan. Okey, tabung kejujuran senang sahaja. Ambil satu kotak, balut kotak tu dengan kemas dan buat hiasan yang kamu suka dan tulis tabung kejujuran. Okey, ini tabung kejujuran buat lubang untuk masukkan duit. Okey, ini adalah tabung kejujuran. Kita gunakan bahan kitar semula ya cikgu, kotak yang telah digunakan. Betul. Kita guna bahan kitar semula saja. Hiasan-hiasan pun tak perlu beli. Gunakan bahan kitar semula. Betul. Okey, tabung ni kita letak di mana? Letak di atas meja boleh, di dalam bilik. Okey, bila mana-mana sebab kamu bersikap jujur. Okey, salah satu bersikap jujur ni, ini warga sekolah, kita konteks warga sekolah. Betul. Simpan tabung ni dekat sekolah. Okey. Dalam dekat sudut membeli belah. Contohnya, kalau ada sudut membeli belah di sekolah, macam contoh ada pensel, ada pemadam, murid nak beli, kalau murid tak bawa dari rumah kan, letak tabung kejujuran ni letak di situ. Mereka bila nak ambil barang, bila nak beli barang, mereka akan masuk duit. Pastikan mereka akan masuk duit di sini. Maksudnya kalau mereka tengok di sini, dia akan bersikap jujur. Betul. Okey, saya ambil satu pensel sebab tak ada orang lihat di situ. Saya ambil satu pensel, penselnya RM1. Okey, saya masukkan RM1 di sini. Okey, maksudnya kita praktikkan yang kejujuran ni dalam kalangan warga sekolah. Betul cikgu. Jadi tak perlu ada orang menjaga, kita sendiri jujur. Sendiri akan bersikap jujur. Itu adalah tujuan kita menghasilkan tabung kejujuran ini. Betul cikgu, kalau saya lihat di atas meja sekolah saya nampak tabung kejujuran, memang saya saya bersikap jujur juga. Kan kita takkan ambil pensel ke pemadam tanpa beritahu siapa. Kita memang akan rasa kita nak masukkan duit. Betul cikgu. Right. Ini asas. Kalaulah lebih canggih sikit, inilah satu contohnya. Wah, cantik betul. Bunga cikgu. Okey, cantik betul Okey, itu ikut kreativiti murid masing-masing. Ini asas sahaja. Kalau nak buat sesuatu yang cantik lagi, sebab kita simpan dalam kelas kan. Kalau nak sesuatu yang cantik, bolehlah buat. Ini satu contoh sahaja. Ikut kreativiti sendiri ya cikgu. Betul. Dan juga kalau murid berjaya menghasilkan tabung kejujuran, tak kira apa dekorasi yang ada, mungkin berapa bintang yang boleh dapat cikgu? Okey, kalau dah ada tabung kejujuran, kita boleh bagi bintangnya berapa? Saya nak bagi, cikgu nak bagi berapa? Kita bagi 5 terus. 5. Sebab murid-murid kita bersikap jujur. Wah, okey. Kalau lagi dia masukkan duit dalam ni, kita bagi lagi 5, jadikan 10. Baiklah cikgu. Sebab dia mengamalkan sikap kejujuran itu. Bukan kita baca saja, penting kita amalkan. Betul. Amalan itu penting. Ya, anak-anak murid semua. Jadi lihat di dalam kelas ini juga kita belajar sama-sama bersikap jujur dan kita perlu amalkan juga di luar ya. Tapi sebelum kita meneruskan aktiviti kita pada hari ini untuk pendidikan moral, kita akan berehat dulu dan kembali selepas ini di slot tahap 1. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello rakan-rakan semua, anda masih lagi bersama Kak Pika dan juga Cikgu Sasi bagi slot pendidikan moral tahap 1 dan hari ini kita telah pun sampai di penghujung rancangan, tapi tidak mengapa, kita masih ada lagi aktiviti yang kita nak buat sama-sama, iaitu dalam bentuk soalan uji minda, kan Cikgu Sasi? Ya, betul. Okey, jom kita mulakan. Kita mula soalan kita. Okey, soalan pertama. Okey, nyatakan tindakan jujur berdasarkan situasi yang diberi. Okey, soalan dia dah ada di situ. Minuman Amran tertumpah di atas buku rakannya. A atau B. A mengakui kesalahan diri, B berdiam diri. Okey murid-murid, jom kita teka sama-sama. Jom bagi jawapan, teka sama-sama. Apakah jawapannya? Okey, jawapan Ika
Saya mengakui kesalahan dirilah, cikgu. Betul. Okey, mengakui kesalahan diri. Okey, baik. Tepuk tangan bagi Ika. Ya, cikgu. Tepuk tangan untuk murid-murid di rumah Okey. yang bagi jawapan yang betul. Ya. Okey, teruskan. Soalan 2. Adriana meminta bantuan untuk mengangkat meja. A. Meminta upah daripada Adriana. B. Membantu Adriana dengan ikhlas. Jawapannya Mestilah. Apa dia, murid-murid? Murid-murid dengar tak apa yang bagi tahu? Murid jawapan dia? B, cikgu. B katanya. Mereka memberitahu saya B. Betul, betul. Yes, Syabas semua murid. syabas. Okey, syabas. Okey, membantu Adriana dengan ikhlas. Soalan ketiga. Joseph ditugaskan mengutip derma untuk membantu rakannya yang ditimpa kemalangan. Okey. A. Mengutip dan menyerahkan duit derma kepada guru. B. Tidak menjalankan tugas yang diamanahkan. Apakah jawapannya? Murid-murid semua, apakah jawapannya? Apakah 1, jawapannya? 2, 3. Betul tak? Okey, jawapannya A tak? Ya, Cikgu betul. Tahniah semua, Tahniah, hebat. bagus. Okey, tahniah semua murid. Banyak yang dapat mereka juga belajar jawapan. ini. Sebab B ni kata kuncinya Tidak. tugas yang tidak menjalankan tugas diamanahkan. Maksudnya salah lah tu kan? Betul. Okey, kita teruskan. Jackson ternampak sebuah dompet semasa berjalan ke tandas. Okey. A. Mengambil dompet tersebut tanpa memberitahu siapa. B. Menyerahkan dompet kepada guru. Apakah Mana jawapannya? satu ni rakan-rakan? Mana satu? A ke B? A ke B? A ke B? Apa dia? B, cikgu. B katanya. Okey. Betul. Menyerahkan dompet kepada guru. Tahniah semua Tahniah, murid. bagus. Tahniah. Okey. Maksudnya murid faham apakah apakah maksudnya kejujuran. Betul, Okey, di cikgu. sini. Okey. Ini adalah rumusan. Okey. Cara bersikap jujur yang kita belajar tadi. Okey, bercakap benar, mengaku kesalahan, menyimpan rahsia, ikhlas membantu, tidak mencuri dan menunaikan janji. Apakah kesannya? Dipercayai dan dihormati, hubungan menjadi erat, menjadi contoh kepada semua. Okey, ini adalah rumusannya. Nak soalan lagi tak? Cikgu, lagi sikit lah. Boleh Lagi tak? sikit soalan. Okey, jom kita lihat beberapa soalan lagi. Okey. Okey, soalan ini tanya diri kamu sendiri dan jawab. Ini sebagai soalan penilaian kendiri. Penilaian kendiri. Okey, cuba tanya diri dan jawab. Saya mengaku bersalah kerana menggunakan telefon bimbit abang tanpa kebenaran. Alamak. Adakah saya jujur atau tidak jujur? Tanya diri sendiri, rakan-rakan semua. Betul ke tak Adakah kita kamu jujur atau tidak jujur? Saya rasa, cikgu, jujur. Jujur. Bagus. Sebab kamu mengaku kesalahan kamu. Maksudnya itu adalah satu cara bersikap jujur. Jujur. Situasi Okey. 2. Saya meminta upah daripada ibu selepas menyiram pokok bunga. Jujur atau tidak jujur? Kamu jujur ke tak jujur ni? Kalau ikut berdasarkan situasi ini. Kamu tidak jujur. Sedihnya. Okey, yang ketiga. Okey. Saya berasa bangga selepas menolong kakak dengan ikhlas. Jujur? Saya Atau berasa tidak bangga. jujur? Saya jujur. jujur. Betul jawapan kamu semua. Ya. Yang keempat. Saya menyerahkan wang derma RM50 yang diberikan oleh ayah kepada guru. Jujur tak? Apa jawapan dia? Jawapan dia. Saya jujur jujur. sebab kamu menyerahkan balik duit yang ayah diberi. Okey, Okey. yang seterusnya. Saya akan dihormati keluarga jika tidak amanah. Jujur? Sedihnya. Tidak jujur. Okey? Right. Yang keenam, last. Okey. Tidak meniru dalam peperiksaan. Tidak meniru. Maksudnya kamu jujur. Okey, itu yang kita belajar tadi. Kita Betul. dah lihat contoh dan cara bersikap jujur terhadap diri, ahli keluarga dan warga sekolah. Kesan bersikap jujur terhadap diri, ahli keluarga dan warga sekolah. Okey. Yang ketiga, perasaan bersikap jujur terhadap diri, ahli keluarga dan warga sekolah. Itu yang kita belajar hari ini. Saya rasa murid-murid dah faham sebab cikgu. kita dah tengok banyak soalan, murid-murid pun dah jawab semua soalan dengan betul. Cikgu, saya nak tanya mungkin sebagai rumusan ringkas daripada cikgu, mungkin cikgu ada sedikit pesanan ataupun rumusan yang pendek untuk hari ini yang kita belajar. Boleh. Silakan cikgu. Okey, yang penting murid-murid perlu tahu yang pertama, kata kunci kejujuran ada 3, betul tak? Ada Betul, 3. cikgu. Okey, murid-murid ingat kembalikan balik. Ada 3, ikhlas, bercakap benar, amanah. Ya. Yang 3 tu penting. Itu Okey. maksudnya kamu bersikap jujur. Lepas tu dah ada banyak cara, saya
saya tadi tunjukkan 6 cara yang penting. Okey, 6 cara yang kamu boleh berlaku. Kamu boleh berbuat di dalam kalangan ahli keluarga dan di kawasan sekolah bersama dengan warga sekolah. Dan apakah kesannya? Baik ataupun buruk? Tidak bersikap jujur, kamu akan dapat kesan yang buruk. Kalau bersikap jujur, kamu akan dapat kesan yang baik. Itu yang kita dah belajar hari ini. Dan kamu dapat jawab beberapa soalan semuanya dengan betul. Maksudnya kamu adalah seorang yang bersikap jujur. Kamu berasa bangga dengan kamu. Baiklah cikgu, bagi murid-murid di rumah yang ingin membuat latihan pengukuhan cikgu, di manakah mereka boleh pergi? Okey, latihan-latihan yang kita bincang tadi semuanya ada dalam portal Sumberku. Klik carian bahan dan semua latihan ada di situ. Kamu boleh download dan buat di rumah. Okey, jangan lupanya kawan-kawan, kita kenalah membuat latihan supaya lebih mendalami apa yang kita belajar pada hari ini. Cikgu, baiklah, setelah membuat beberapa aktiviti dan juga soalan di dalam kelas tadi, cikgu boleh kongsikan sedikit tak apakah keseluruhan penilaian terhadap saya punya prestasi tadi? Prestasi, okey. Okey, kita anggap hari ini Kak Ika jadi murid saya dan kamu semua di rumah. Okey, saya bagi banyak star tadi, banyak bintang tadi. Setiap kali jawab dengan betul saya bagi star. Maksudnya setakat ni dia dapat, saya kira tadi dalam 29 bintang. Ya, cikgu lebih daripada 20 tu. Lebih daripada saya pada awal rancangan tadi saya janji kalau lebih daripada 20 saya akan bagi satu hadiah. Okey? So ini hadiah kamu. Saya tunaikan janji ya. Maksudnya saya bersikap jujur. Sama dengan murid-murid di rumah, kalau kamu janjikan sesuatu kamu mesti tunaikan. Betul, so Kak cikgu. Ika dapat semuanya dengan baik. Saya harap murid-murid di rumah pun dapat apa yang kita belajar hari ini, dapat objektif tercapai. Dengan baik. Cikgu Sasi, terima kasih banyak sangat hari ini kerana berkongsi ilmu dan juga tips-tips penting untuk bersikap jujur. Harapnya murid-murid di rumah mendapat sedikit ilmu yang penting dan jadikan amalan dalam hidup, kerana pendidikan moral inilah yang kita amalkan dalam hidup, kan cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah adik-adik semua, kita akan berjumpa lagi di slot akan datang, tapi jangan lupa bersikap jujurlah, okey, dalam kehidupan. Kita berjumpa lagi, salam sejahtera, dan kita akan mengakhiri dengan lagu yang sangat menyeronokkan. Okey cikgu, jom kita buat aktiviti sedikit. Jujur, jujur, jujur selalu. Jujur dengan keluarga kamu. Jujur, jujur, jujur selalu. Jujur dengan keluarga kamu. Bantu keluarga dengan ikhlas. Jangan kamu harap balas. Cakap benar berasa lega. Hati suka berasa bangga. Buat janji dengan orang, kalau tepati berasa riang. Sikap jujur amalan ramai, agar hidup menjadi damai. Didik TV KPM